Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, seluruh alam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dibinasakan. Setiap benda yang ada di alam ini satu hari akan binasa. Daratan akan binasa, langit akan binasa, matahari akan binasa, bulan bintang akan binasa. Setiap benda, setiap kejadian yang ada di alam ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari dia akan binasa, tidak akan kekal. Yang akan kekal hanyalah manusia. Manusia akan kekal, walaupun manusia ini dia bukan daripada tidak diciptakan daripada sedia kada. Dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini akan kekal buat selama-lamanya. Untuk waktu yang singkat ini akan dimatikan, manusia akan dimatikan, tapi akan dibangkitkan kembali dan akan kekal buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan mulia, untuk kejayaan manusia, untuk kemuliaan manusia dan untuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan yang sementara ini dan juga dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita agama. Dengan agama, hanya dengan agama sahaja manusia akan boleh mendapat kejayaan, kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat buat selama-lamanya. Akan tetapi agama ini tuan-tuan mulia akan datang dalam kehidupan manusia dengan usaha. Untuk dapat agama dalam kehidupan, untuk dapat bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat keyakinan pada kehidupan akhirat, untuk dapat agama yang sempurna dalam kehidupan, manusia perlu buat usaha. Tanpa usaha tidak akan dapat hasil apa-apa. Nikmat yang besar, anugerah yang besar Allah bagi pada manusia adalah usaha. Manusia boleh berusaha. Apa maksud usaha? Itu manusia menggunakan seluruh anggota dia, kaki dan tangannya dan anggotanya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi usaha, kalau manusia dia gunakan usahanya untuk mendapatkan dunia, dia jadikan medan usahanya dunia, harta benda dunia, kemewahan dunia, benda-benda yang dalam dunia ini dia jadikan sebagai medan usahanya, maka dia akan mendapat kerugian yang besar yang selama-lamanya. Dalam dia dunia ini bagi orang yang beriman seumpama penjara. Kehidupan di dunia ini seumpama penjara. Orang beriman tidak bebas. Kehidupan dunia, kehidupan adalah satu kehidupan yang penuh dengan mujahadah, kehidupan yang penuh dengan pengorbanan dan susah payah. Allah Subhanahu wa taala hantar manusia ke dunia ini adalah untuk buat usaha. Untuk buat usaha bagaimana untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia menggunakan kehidupan dunia yang sementara ini, dia gunakan betul-betul untuk buat usaha, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk maksud itu dia buat pengorbanan, dia buat usaha, pergi rumah ke rumah, jumpa manusia demi manusia, menyediakan setiap manusia untuk meyakini Allah, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama dan sunnah dalam kehidupan. Kalau manusia menggunakan kehidupan dunia sementara ini untuk kerja, untuk usaha yang betul ini, maka dia akan berjaya. Allah akan bagi pada kemuliaan dan kejayaan setiap bahagian kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala bagi kita dunia ini bukanlah tempat untuk kita cari makan, untuk bina kehidupan dunia kita. Bahkan Allah bagi pada kehidupan dunia untuk kita bina akhirat kita. Kerana tak ada satu pun benda-benda dunia yang akan kekal bersama kita, yang akan pergi bersama kita dari dunia ini. Kita akan tinggalkan segala-galanya. Kehidupan kita yang sebenar bukanlah kehidupan dunia. Dunia lah tempat untuk kita buat usaha, dan kehidupan yang sebenar untuk bahagia berjaya di akhirat. Sebagaimana di dunia ni tuan-tuan mulia, ada sekolah, ada kolej, ada universiti, ada maktab, ada madrasah. Ini bukanlah tempat untuk manusia buat usaha, buat persiapan untuk dia berjaya dalam kehidupan yang seterusnya. Begitu dalam tuan-tuan mulia, kehidupan dunia ini adalah tempat untuk kita buat usaha, untuk kita bina yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah yang Maha berkuasa, bahawa kejayaan, kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kedai, pejabat, kebun, ladang tidak boleh bagi kejayaan, harta benda dan asbab dunia tidak boleh bagi kejayaan. Yang bagi kejayaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan dunia ini, inilah tempat untuk kita bina iman, yakin kita dengan Allah, bina hubungan kita dengan Allah, untuk sempurnakan agama dan kehidupan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dunia ini sijnul mukmin wa jannatul kafir, penjara bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, dan jannah itu syurga bagi orang kafir.
Jadi dunia ini tuan-tuan mulia adalah seumpama penjara bagi orang mukmin. Dia tidak boleh hidup mengikut kehendaknya. Maka inilah tempat untuk dia bina iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia bina yakin dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan pada perintah-perintah Allah dan keyakinan pada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hendaklah menjalani kehidupannya di dunia ini mengikut perintah Allah, mengikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila manusia berbuat usaha atas iman dia dan menjadi kehidupannya mengikut perintah Allah dan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya bertentangan dengan asbab, bertentangan dengan zahir. Contohnya untuk maksud itu Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar dan utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Dan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam telah buat usaha untuk bawa manusia kepada Allah, untuk palingkan hati-hati manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk palingkan hati-hati manusia daripada dunia kepada akhirat, kepada fikir risau dan keyakinan pada kehidupan akhirat. Kerana hati adalah raja bagi seluruh anggota. Apabila hati berpaling pada sesuatu benda, maka seluruh anggotanya akan berpaling pada perkara tersebut. Bila hati dia tunduk pada satu benda, maka seluruh anggotanya akan tunduk pada perkara tersebut. Apabila hati buat putusan untuk melihat, barulah mata akan melihat. Apabila hati buat putusan untuk memegang, barulah tangan akan memegang. Apabila hati buat putusan untuk melangkah, barulah kaki akan melangkah. Apabila hati buat putusan untuk mendengar, barulah telinga akan mendengar. Jadi raja bagi seluruh anggota adalah hati. Oleh kerana semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam telah buat usaha atas hati-hati manusia, bagaimana hati setiap manusia dipalingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dunia, daripada makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dunia yang sementara kepada akhirat yang selama-lamanya. Jadi kejayaan manusia yang sebenar adalah sejauh mana dia dapat keluarkan dunia daripada hati dia, sejauh mana dia dapat keluarkan kecintaan dan keyakinan terhadap dunia daripada hatinya, dan dapat bina keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan kejayaan bagi manusia adalah jalan iman, jalan mentaati perintah Allah dan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, bagi semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul telah berusaha untuk bawa manusia kepada kalimah La ilaha illallah. La ilaha maknanya dinafikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun boleh bagi kejayaan. Harta benda tak boleh bagi kejayaan. Segala asbab tidak boleh bagi kejayaan. Kedai, pejabat, kebun, kedudukan, pangkat, wang ringgit, emas dan perak, semuanya tidak boleh bagi kejayaan. Tidak akan dapat bina kehidupan kita sama ada dunia dan akhirat. Yang boleh bagi kejayaan, yang boleh bagi kebahagiaan, yang boleh bina kehidupan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita kehidupan ini. Allah telah kurniakan kepada kita seluruh anggota, dan daripada hujung rambut sehingga hujung kaki kita, untuk kita gunakan untuk berusaha untuk bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita buat usaha untuk dapat keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita buat usaha untuk dapatkan keyakinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu gunakan seluruh anggota yang Allah kurniakan kepada kita untuk bina iman yakin kita, untuk bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara kita dapat capai tuan-tuan mulia, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat Allah, kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang dapat Allah, segala-galanya Allah akan bagi pada dia. Tuan-tuan mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ad-dunya sajnul mu'min wal jannatul kafir. Bahawa dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa dunia dan dunia jifah wa taliqah wa tudabuha kilab, dan orang-orang yang mencari dunia, yang berkeinginan untuk mendapat dunia, mereka adalah anjing-anjing. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dia bukanlah tempat kejayaan bagi kita. Dunia ialah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kejayaan bagi kita adalah akhirat, tempat kebahagiaan sebenarnya adalah akhirat. Dunia ialah tempat untuk kita bina akhirat kita. Dan orang yang mencari dunia, menuntut dunia, yang gilakan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan beranjing-anjing yang mencari, yang jifah, yang menggonggong atau mencari bangkai tuan-tuan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha yang perlu kita buat di dunia ini adalah usaha untuk keluarkan daripada hati kita kecintaan daripada dunia, keyakinan pada dunia, dan bagaimana kita dapat berjaya dalam kehidupan dunia. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka takutkan fitnah dunia.
Dunia adalah satu fitnah, dunia adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan uji seseorang itu dengan kenikmatan dunia, dengan keadaan di dunia ini. Maka satu orang yang mana berjaya dalam ujian tersebut, dalam setiap keadaan, di hati dia hanya pada Allah, keyakinan dia hanya pada Allah, dan dia hanya inginkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia buat usaha, dia menjalani kehidupan dia dengan meletakkan Allah di hadapan dia dan inginkan akhirat di hadapan dia, dan tak tertipu dan tak terkesan dengan dunia, maka orang yang akan berjaya dalam ujiannya. Dan mereka yang berjaya dalam ujiannya, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan tundukkan dunia ni di bawah tapak kaki dia. Allah akan letakkan dunia ni di bawah tapak kaki dia. Dalam hatinya ada akhirat, tapi di bawah kakinya ada dunia. Tuan-tuan dia, kita diminta untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tinggalkan isteri kita, tinggalkan anak kita, tinggalkan kampung halaman kita, tinggalkan segala harta benda kita, tinggalkan segala pekerjaan dan asbab kita. Kenapa kita diminta untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan segala-gala benda yang hari ini bertakhta dalam hati kita? Supaya apa? Supaya segala benda-benda ini keluar daripada hati kita, dan dalam hati kita hanya ada Allah. Dalam hati kita hanya ada keyakinan pada Allah, pergantungan, pengharapan pada Allah, dan keinginan untuk dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu orang manusia berjaya untuk keluarkan selain daripada Allah daripada hati dia dan masukkan hanya Allah dalam hati dia, maka inilah kejayaan yang lebih besar daripada satu orang mendapat 7 tanda langit dan 7 tanda bumi ini. Kita kena ingat tuan-tuan mulia, iman kita tidak akan sempurna selagi mana dunia tidak keluar daripada hati kita. Dan kita tidak akan dapat mengambil faedah daripada kudrat dan khazanah Allah. Dan Allah punya kudrat dan bantuan tidak akan bersama dengan kita selagi mana kita tidak keluarkan dunia daripada hati kita. Oleh kerana itu Allah telah hantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidak ada mana-mana Nabi yang jadikan dunia ini sebagai medan usaha mereka. Mereka tidak usaha atas asbab dunia ini, atas pekerjaan, atas pertanian, atas pemerintahan, atas kedudukan, apa saja asbab-asbab dunia. Allah, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak jadikan dunia ini sebagai tempat usaha mereka. Mereka jadikan akhirat sebagai maksud usaha mereka. Dunia hanyalah keperluan untuk kita, tapi maksud kita adalah akhirat. Dan keperluan kita ni pun Allah Ta'ala dah ambil tanggungjawab. Satu orang manusia masih dalam perut ibu, Allah dah ambil tanggungjawab atas segala keperluannya. Dalam perut ibu pun Allah yang pelihara jaga dia. Bukan mak bapak ni yang jaga dia, bukan asbab dunia ni yang jaga dia. Allah dengan kudratnya jaga dan pelihara dia. Oleh kerana dalam masa 4 bulan, satu orang bayi itu akan sempurna dalam perut ibu. Kemudian Allah akan letakkan roh dalamnya. Lepas masuk roh, Allah pelihara lagi 5 bulan dalam perut ibu. Supaya bayi ini dapat yakin dalam hati dia bahawa bukan mak bapak aku yang jaga aku, Allah yang pelihara jaga aku. Oleh kerana itu, tuan-tuan beliau merupakan kefarduan yang pertama, yang utama bagi setiap manusia untuk bentuk dalam hati kita, untuk bentuk dalam hati dia, untuk masukkan dalam hati dia keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan bahawa Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang memberi rezeki. Apabila kita dapat bentuk bina dalam hati kita keyakinan pada Allah bahawa setiap perkara berlaku dengan kehendak Allah, semuanya berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat bentuk dalam hati kita keyakinan bahawa kejayaan hanya dalam perintah Allah dan cara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dapat bentuk keyakinan ini dalam hati kita, maka Allah akan musaffarkan, Allah akan tundukkan dunia di bawah kita. Oleh kerana itu 124,000 Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, medan usaha mereka bukanlah atas benda-benda, bukan atas dunia, benda-benda, bahkan medan usaha mereka adalah hati-hati manusia. Tidak ada mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang mengajak manusia kepada benda, yang mengajak manusia kepada asbab. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengajak manusia kepada Allah yang satu dan kepada ketaatan kepada Allah yang satu. Oleh ini semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam dah datang kepada manusia untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk keluarkan daripada hati manusia kepada keyakinan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa segala asbab yang kamu ada, segala asbab harta, benda, pangkat, kedudukan, kerajaan, pemerintahan, dan segala harta benda yang kamu ada, semua benda itu tak boleh buat apa-apa. Semua benda-benda selain daripada Allah tidak boleh bagi apa-apa, tak boleh buat apa-apa. La ilaha, tidak boleh buat apa-apa. Yang melakukan segala-galanya hanya Allah.
Apa yang kita lihat menipu kita. Kita lihat lain sebenarnya hakikatnya lain. Apa yang kita fikirkan, jangan kamu percaya apa yang kamu lihat dengan mata kamu. Jangan kamu percaya apa yang kamu fikir dengan otak kamu. Kamu hendaklah percaya dengan hanya apa yang Allah dan Rasul beritahu. Apa yang Allah Rasul beritahu, itulah yang hak, itulah yang sebenar. Jadi hendak usaha semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam untuk bawa manusia kepada keimanan dan keyakinan pada Allah dan Rasul dan ketaatan pada Allah dan Rasul supaya manusia berjaya di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan usaha semua nabi-nabi, mustarak yakni usaha semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Mereka berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah. Mereka menjadikan seluruh manusia, hati-hati manusia sebagai medan usaha mereka dan mengajak setiap manusia untuk meyakini akan kudrat Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahawa kejayaan hanya dalam mentaati perintah Allah, dalam mengamalkan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksud ini tuan-tuan mulia, nabi-nabi dan rasul-rasul telah buat usaha dan telah buat segala pengorbanan untuk kerja ini. Dan sehinggalah kerja ini tuan-tuan mulia telah berpindah pada umat ini. Dan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah Subhanahu wa taala telah bagi tanggungjawab untuk umat ini untuk meneruskan kerja ini dan telah dilaksanakan oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Akan tetapi setelah usaha lama ditinggalkan, apabila Maulana Ilyas rahmatullah alaih mula bangkit kembali untuk sediakan umat untuk buat kerja ini tuan-tuan mulia, maka ulama-ulama pada zaman tersebut mereka berkata, apa kerja yang kamu nak buat ini kerja yang hak, kerja yang betul, kerja yang benar. Akan tetapi pada zaman sekarang, pada keadaan sekarang, siapa yang akan sanggup buat kerja ini? Siapa yang akan sanggup tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan anak isteri mereka, tinggalkan segala kesibukan dunia mereka untuk buat kerja yang begitu besar ini? Akan tetapi Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan penuh yakin, tuan-tuan beritahu, kamu jangan risau, kamu tuan-tuan hanya doa untuk doakan Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kerja. Allah akan bangkitkan, akan bangunkan kerja ini. Jadi dia dah mulakan buat usaha tuan-tuan mulia dan telah sediakan umat ini kembali untuk buat hidupkan kembali, untuk ambil kembali kerja yang telah dibuat oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Itu kerja untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perlu fikir ada orang ikut ke, ada orang tak nak, orang ikut ke, tak nak akan tidak ikut ke. Apa yang kita perlu buat, kita buat usaha dan penuh yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh yakin pada kudrat Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita buat usaha untuk bina yakin kita pada Allah dan ajak seluruh manusia untuk yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah usaha untuk keluarkan ghairullah daripada hati kita. Pertama, usaha untuk keluarkan keyakinan pada dunia, keyakinan pada asbab, keyakinan pada pemerintahan dan kerajaan, keyakinan pada harta benda dunia, keyakinan pada segala asbab dunia. La ilaha. Pertama, usaha untuk menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita daripada selain daripada Allah, sucikan hati kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, masukkan dalam Allah, dalam hati kita Allah, masukkan dalam hati kita keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita adalah tempat untuk kita letakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk kita letak keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita letak perasaan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bukanlah tempat untuk kita kotorkan dengan dunia. Dunia ni kotor, dunia ni busuk, dunia ni gelap tuan-tuan mulia. Bukanlah tempat untuk kita kotorkan hati kita, gelapkan hati kita dengan dunia yang sementara ini tuan-tuan mulia. Bahkan hati kita adalah tempat untuk kita cahayakan dengan cahaya iman dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi-nabi dan rasul-rasul tuan-tuan mulia buat usaha untuk bagaimana manusia dapat palingkan hati mereka daripada dunia, keluarkan daripada hati mereka keyakinan pada selain pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahawa kejayaan hanya dalam perintah Allah, kejayaan hanya dalam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengamalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh punya dunia. Dunia ni Allah yang ciptakan untuk kita. Allah yang ciptakan untuk kita mengambil faedah. Sebagaimana dalam satu orang bayi masa dalam perut ibu, Allah yang sediakan segala-galanya keperluan untuk dia selama 9 bulan di dalam perut ibu. Dan apabila dia lahir ke dunia, sebelum dia datang ke dunia ni lagi, Allah dah ciptakan dunia ni untuk dia. Segala benda-benda, asbab, makanan, minuman yang ada di dunia ni Allah ciptakan untuk manusia.
Allah ciptakan dunia ni untuk kita, tapi Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Kita adalah untuk Allah. Dunia untuk kita, tapi kita untuk Allah. Kita bukan untuk dunia. Jadi kita boleh mengambil faedah daripada dunia dengan dua syarat. Dua syarat kena ada. Kita boleh guna dunia tapi dengan dua syarat. Pertama, dalam hati kita langsung tidak ada yakin pada dunia. Langsung tidak ada yakin pada dunia. Dunia tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi kenyang, tak boleh hilang dahaga, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi berjaya, tak boleh bagi gagal. Yang melakukan segala-galanya, yang bagi segala-galanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, syarat pertama. Yang kedua, kita boleh guna dunia tapi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut perintah Allah, mengikut syariat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut cara yang diberitahu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua syarat ini, tuan-tuan mulia, kita boleh gunakan dunia. Tapi kalau kita gunakan dunia dengan yakin pada dunia, tapi kita gunakan dunia dengan ikut cara kehendak nafsu kita, tuan-tuan mulia, maka kita akan gagal, tuan-tuan. Kita akan gagal di dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali usaha yang paling besar, yang paling penting, yang saya dan tuan-tuan kita buat, dan untuk bina yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang melakukan segala-galanya, Allah yang memiliki khazanah setiap sesuatu. Dan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan melihat, jika seluruh makhluk ini berkumpul, manusia, jin daripada awal dan akhir, semuanya berkumpul dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hajat dan keperluan mereka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala keinginan mereka, segala kemahuan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar serentak mereka minta, tapi Allah boleh dengar dan Allah boleh faham keinginan setiap makhluk ini, dan Allah boleh sempurnakan pada saat yang sama, pada masa yang sama, segala keinginan mereka, segala permintaan mereka. Dan setelah Allah Ta'ala sempurnakan segala permintaan manusia dan jin dan semua makhluk-makhluk ini, khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berkurangan walaupun sedikit. Hanya seumpama anjak kita celup jarum dalam lautan, banyak mana air dekat di hujung jarum tersebut, itulah yang kurang, dan lautan itu masih ada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luasnya khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terhad dan tidak terhingga, tuan-tuan mulia. Begitu hebatnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang dapat bina dalam hati dia keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berjaya dunia dan akhirat. Akan tetapi, tuan-tuan mulia, siapa yang gagal bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan gagal mendatangkan dalam hati dia keyakinan pada Allah dan keluarkan daripada hati dia keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan gagal dengan kegagalan yang sebenar-benarnya, tuan-tuan mulia. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan memberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah bagi kerja ini kepada kita umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kerja dakwah ini, kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini kepada umat ini, umat akhir zaman. Sebelum ini, kerja ini hanya untuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mereka punya tanggungjawab kerja untuk mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Mereka punya tanggungjawab untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keistimewaan Allah telah bagi kepada kita semua umat ini untuk meneruskan, untuk menyambungkan kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Inilah yang sepatutnya kita jadikan sebagai maksud hidup kita. Inilah kerja yang sepatutnya kita jadikan kerja utama kita, tuan-tuan mulia. Dan atas perkara inilah sepatutnya kita kena habiskan segala kehidupan kita, diri, harta, masa kita, tenaga kita, tuan-tuan mulia, untuk buat kerja ini. Dengan itu untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan hakikat la ilaha illallah dalam hati kita, untuk keluarkan keyakinan pada makhluk, untuk keluarkan keyakinan pada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masukkan keyakinan pada Allah dan keyakinan pada perintah Allah, dan bagaimana seluruh kehidupan kita mengikut perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang jadikan kerja ini sebagai kerja mereka dan buat usaha ini sungguh-sungguh dan buat pengorbanan atas bangsa ini, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia kecemerlangan dunia dan akhirat. Allah akan bagi kemuliaan dunia dan akhirat. Allah akan bagi kejayaan dunia dan akhirat. Di dunia yang sementara ini, tuan-tuan mulia, dan akhirat yang kekal selama-lamanya, tuan-tuan mulia. Allah SWT akan tundukkan dunia ini kepada dia, dan Allah SWT akan bentang iman akhirat untuknya di akhirat nanti. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, untuk keluarkan yakin daripada ghairullah, untuk keluarkan yakin kepada selain daripada Allah daripada hati kita, memerlukan usaha yang sangat besar. Ini bukan senang, bukan mudah. Kerana kita daripada kita lahir lagi, daripada kecil lagi, kita lihat selain daripada Allah boleh buat sesuatu.
Itu yang kita lihat, itu yang kita dengar, itu yang diajarkan kepada kita, itu yang datang dalam fikiran kita. Daripada kita kecil lagi, kita nampak mak bapak kita bagi makan kepada kita, kita nampak orang bekerja, dia dapat duit, kita nampak kita makan, kita rasa kenyang. Itu yang kita lihat, pengalaman kita pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dari pengalaman kita, semua menarik kita kepada Allah. Jadi oleh kerana itu, usaha perlu dibuat yang secara berterusan tuan-tuan, untuk keluarkan dan titiskan daripada hati kita keyakinan pada setiap selain daripada Allah Ta'ala. Untuk masukkan dalam hati kita bahawa bukan makanan yang bagi kenyang, Allah yang bagi kenyang. Bukan air yang hilangkan dahaga, Allah yang hilangkan dahaga. Bukan wang ringgit yang boleh bagi kesenangan, Allah yang bagi kesenangan. Harta, pangkat, kedudukan, pemerintahan, kerajaan tidak boleh bagi kejayaan, tak boleh selesaikan masalah, tak boleh tunaikan hajat dan keperluan. Yang melakukan segala-galanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena cakapkan, kita kena dakwah cakap benda yang bertentangan dengan apa yang kita lihat dengan pada mata zahir kita, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan Allah SWT, Allah syariatkan azan untuk kita, untuk ingatkan kita. Setiap hari 5 kali sehari di seluruh dunia azan dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali diulangkan. Sekali lah cukup sebenarnya, tapi diulangkan berkali-kali untuk ingatkan kita bahawa yang maha besar adalah Allah. Dunia ni kecil, harta benda dunia ni kecil, emas, wang, ringgit, wang, perak di dunia ni kecil, kerajaan pemerintahan dunia ni kecil. Semua asbab yang ada depan mata kita, semuanya kecil. Yang maha besar adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah, yang melakukan segala-galanya Allah, yang tunaikan hajat keperluan kita hanya Allah, yang memiliki khazanah segala-galanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah beriman, walaupun satu dunia semua orang Islam, tidak ada orang bukan Islam, pun azan tetap akan dilakukan. Dakwah tetap perlu dijalankan. Supaya apa? Keyakinan tetap kekal dalam hati kita. Satu, yakin yang belum terbentuk kena bentuk, kena keluarkan yakin yang salah, masukkan dalam yakin yang betul. Dah ada yakin pun dakwah perlu tetap diteruskan, dakwah tetap perlu dijalankan untuk supaya yakin yang dah ada itu tak rosak. Supaya yakin yang hanya kerana hari-hari kita akan lihat dunia, hari-hari kita akan terkesan dengan dunia. Tapi kalau kita tak terus buat dakwah hari-hari, tuan-tuan mulia, maka yakin yang terbina pun akan jadi luntur, akan jadi lemah, akan jadi rosak, tuan-tuan. Oleh kerana kita kena keluarkan daripada hati kita salah faham bahawa dakwah ni orang bukan Islam, orang bukan Islam. Saya dah Islam, saya dah beriman, saya tak perlu buat usaha dakwah. Usaha dakwah ni setiap orang perlu buat usaha dakwah untuk bina iman dia dalam hati dia, untuk bina yakin dalam hati dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bina keyakinan di dalam hati dia bahawa kejayaan dalam perintah amal dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu setiap orang kena buat dakwah dan untuk kekalkan yakin ni. Kerana apa? Bila yakin kita rosak, tuan-tuan mulia, bila yakin kita lemah, maka amal kita akan jadi lemah. Bila yakin kita rosak, maka amal kita akan jadi rosak. Bila iman kita lemah, tak sempurna, agama kita akan jadi lemah, tidak sempurna, tuan-tuan mulia. Jadi oleh kerana setiap manusia, lelaki dan wanita, setiap orang berhajat untuk menjalankan usaha dakwah. Jadi kerja dakwah itu adalah kerja semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Dan inilah kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang usaha yang dia buat ni semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan kerja ini Allah telah bagi pada umat ini. Allah SWT telah bagi tanggungjawab pada umat ini untuk meneruskan kerja. Baginda sallallahu alaihi wasallam para sahabat telah tunjukkan kepada kita, dan pada ulama-ulama terdahulu telah tunjukkan kepada kita bagaimana untuk buat kerja ini, tuan-tuan. Setiap manusia berhajat untuk buat usaha dakwah. Setiap orang perlu untuk buat usaha dakwah untuk bina iman yakin dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Muawiyah rahimahullah alaih hidupkan kembali, bangun kembali umat untuk usaha ini secara istimai, maka dia telah tanya pendapat ulama-ulama yang ada pada zaman dia. Adakah usaha yang kebuat ni usaha yang hak? Adakah usaha yang kebuat usaha yang benar? Maka ulama-ulama mentaklidkan, mendukung dan membenarkan apa yang beliau buat, apa yang kamu buat usaha yang hak. Maka dia telah mendapat semangat dan keberanian itu dan dia telah mulakan usaha dan sediakan umat. Dan hasil daripada satu orang punya fikir hari ini, tuan-tuan mulia, satu dunia telah bergerak dalam usaha yang sama. Jadi ini kita kena sediakan umat. Satu, kita kena beriman dan sediakan umat untuk beriman pada Allah SWT. Kita kena amalkan agama dan sediakan umat untuk amalkan agama. Kita kena taat perintah Allah, sediakan umat untuk taat perintah Allah SWT. Kita kena buat usaha dakwah dan sediakan seluruh umat untuk buat usaha dakwah. Hari ini kita sembahyang, tapi kita tak usaha orang atas orang lain untuk sembahyang. Kita datang ke masjid, tapi kita tak ajak orang lain untuk datang ke masjid. Kita buat taat perintah Allah SWT, tapi kita tak usaha macam untuk ajak orang lain juga untuk taat pada perintah Allah SWT.
Sedangkan kerja umat inilah setiap umat inilah da'i, tuan-tuan. Allah akan jadikan setiap umat ini sebagai da'i, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita taat, kita beriman pada Allah, kita kena ajak seluruh manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita buat usaha atas salat kita kena ajak seluruh manusia untuk jaga salat mereka. Di samping kita taat perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah, amalkan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kena usaha seluruh umat itu akan datang atas perkara tersebut. Dan kita buat usaha dakwah, dan kita mau sediakan seluruh umat untuk buat usaha dakwah. Kita mau jadikan dakwah ini sebagai kerja utama kita, kerja nombor satu kita. Mau utamakan takaza dakwah, tuntutan usaha dakwah ini atas segala perkara-perkara yang lain, tuan-tuan. Dan kita mau jadikan seluruh dunia ini sebagai medan usaha kita. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, medan usaha baginda seluruh manusia di seluruh dunia sehingga ke hari kiamat. Begitulah kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, medan usaha kita adalah seluruh manusia di seluruh dunia sehingga ke hari kiamat. Bagaimana dalam hati kita dan dalam hati setiap manusia dapat yakin hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang melakukan segala-galanya, hanya Allah yang boleh bagi rezeki, hanya Allah yang boleh bagi manfaat, hanya Allah yang boleh bagi mudarat. Usaha atas yakin ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Usaha untuk dapat hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah usaha yang paling asas, usaha yang paling penting. Maulana ulang berkali-kali untuk masukkan dalam hati kita keyakinan betapa besar yang terjadi, betapa pentingnya usaha mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya buat usaha untuk dapat hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati kita. Dan inilah kerja kita, inilah tanggungjawab kita, inilah tugas kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena buat pengorbanan diri, harta, masa, tenaga kita, segala-galanya untuk maksud ini. Inilah maksud hidup kita, tuan-tuan mulia. Seluruh dunia dah medan usaha kita. Dan bila kita buat kerja ini, Allah akan bagi hidayah kepada kita, Allah akan islah dan tarbiyah kepada kita, maka akan datang iman, akan datang akhlak dalam diri kita, akan datang muamalah muasyarah yang baik, yang sempurna dalam kehidupan kita. Agama akan datang, kasih sayang akan datang di antara kita. Tanpa usaha dakwah, tuan-tuan mulia, tanpa umat ini bangun buat usaha dakwah, agama tidak akan datang dalam kehidupan umat ini. Tidak akan wujud kesatuan dalam umat ini, tidak akan wujud kasih sayang dalam umat ini. Tapi bila umat ini bangun buat usaha dakwah secara istimai, secara sungguh-sungguh mereka buat pengorbanan, Allah akan satukan hati umat ini. Allah SWT akan islah dan tarbiyah umat ini. Agama akan datang dalam kehidupan umat, dan umat akan jadi asbab hidayah untuk seluruh manusia lain. Dan bantuan Allah akan bersama dengan ini. Kudrat dan khazanah Allah akan bersama dengan umat ini, tuan-tuan mulia. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat apa-apakan umat ini. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini dapat bagi apa-apa mudarat pada umat ini, tuan-tuan mulia, bila umat ini bangun bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, kita semua mau azan dan mau niat untuk jadikan kerja dakwah ini sebagai kerja kita, jadikan kerja dakwah ini sebagai maksud hidup kita, sebagai kerja utama kita. Dan kita mau gunakan baki hidup kita, tuan-tuan mulia, sehingga ke akhir hayat kita, tuan-tuan mulia, untuk jalankan kerja dakwah. Kerja dakwah ini sangat mudah. Kita mau pergi jumpa manusia, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, ke seluruh dunia kita mau pergi untuk ajak manusia pada satu kalimah, pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah semua usaha Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, hubungkan manusia kepada Allah, hubungkan manusia kepada keyakinan pada Allah SWT, bahawa Allah yang melakukan segala-galanya, bahawa kejayaan di tangan Allah, kebahagiaan dan ketenteraman di tangan Allah SWT, dan kejayaan dalam mentaati perintah Allah, dalam mengamalkan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat mereka telah berusaha sehingga Allah SWT bagi keyakinan pada mereka. Allah SWT di dunia ini lagi, tuan-tuan mulia, mereka dapat lihat syurga Allah, mereka dapat bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di medan Uhud, satu orang sahabat mereka kata, "Bang, maju ke depan, mari kita maju ke depan. Aku dapat hidup bauan syurga dari belakang gunung Uhud." Hari ini, tuan-tuan mulia, kita dalam solat kita, dalam haji kita, dalam amal-amal kebaikan kita tak rasa keseronokan, kita tak rasa kelazatan dalam amal ibadat kita. Kenapa kita tak rasa kelazatan dalam amal ibadat kita? Kerana lemahnya iman kita, tuan-tuan. Azan Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, Allah bagi kefahaman pada beliau bahawa punca bagi kemerosotan agama yang berlaku di seluruh dunia hari ini ialah kelemahan iman. Kelemahan iman yang berpunca hari ini, punca kerana kenapa umat hari ini tinggalkan agama, kenapa umat hari ini tidak mengamalkan agama. Jadi usaha yang kita kena buat hari ini, mau sediakan seluruh umat untuk buat usaha atas iman.
Dengan hanya dengan perantaraan usaha dakwah, dengan perantaraan amal-amal dakwah, tuan-tuan mulia, iman akan terpilih. Yakin akan dapat dibetulkan, iman akan dapat dikuatkan. Dan bila iman dapat dikuatkan, bila yakin dapat dibetulkan, maka umat dengan sendiri akan datang pada agama. Ibadat mereka akan dapat sempurnakan, muamalah dan muasyarah mereka, seluruh agama akan datang dalam kehidupan mereka. Bila iman mereka dapat diperkuatkan. Oleh kerana usaha ini berjalan di seluruh dunia, jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh dunia hari ini, tuan-tuan adalah untuk sediakan setiap umat Islam untuk buat usaha tersebut, untuk sedarkan setiap umat Islam bahawa mereka penting, betapa pentingnya untuk mereka bina iman yakin pada Allah, betapa pentingnya untuk mereka bina keyakinan pada akhirat, betapa pentingnya untuk mereka buat persiapan untuk kehidupan akhirat, betapa pentingnya untuk mereka menjalankan usaha dakwah, menggunakan tanggungjawab mereka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi dai agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksud itu hari ini kita bergerak di seluruh dunia, tuan-tuan. Hari ini kita tidak ada kelazatan dalam amal, tidak ada kelazatan dalam solat kita, tidak ada kelazatan dalam ta'lim kita yang kita buat, tidak ada kelazatan dalam zikir dan tilawah kita, tidak ada kelazatan dalam apa amal-amal ibadat kerana lemahnya iman kita. Kita sendiri zahir ni kita buat amal ibadat, umat ini buat banyak, boleh solat 100 rakaat satu hari, tapi nak keluar jalan Allah satu hari pun susah, tuan-tuan, kerana lemahnya iman. Jadi sangat penting untuk buat usaha atas iman. Dengan kita buat usaha atas iman, iman kita pun akan sempurna, hakikat iman dalam hati kita, dan kelazatan dalam amal ibadat, keseronokan dalam amal ibadat macam sahabat-sahabat mereka keluar jalan Allah, mereka penuh gembira dengan penuh keyakinan seolah ada syurga depan mata mereka. Mereka berlari-lari kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka buat amal dengan penuh kegairahan, tuan-tuan melihat, kerana kekuatan iman yakin dalam hati mereka. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan kepada Allah SWT, kita kena buat keputusan. Inilah kerja kita, kita buat keputusan untuk bagi hidup kita, tuan-tuan, dengan jadikan dakwah ini sebagai maksud, sebagai tujuan utama kita. Kita akan bergerak dan gerakkan orang lain. Kita akan buat dakwah dan sediakan setiap iman untuk buat usaha dakwah, untuk bina iman yakin kita pada Allah, untuk bina hakikat la ilaha illallah dalam hati kita, untuk bina keyakinan kita pada kehidupan akhirat. Bila kita buat macam ni, tuan-tuan mulia, dunia ni Allah akan tundukkan bawah kita, tuan-tuan. Dunia ni Allah akan tundukkan di bawah kaki kita. Dunia ni kecil saja, tuan-tuan mulia, Allah SWT akan tundukkan di bawah kaki orang iman. Dan di akhirat nanti Allah SWT akan bagi ganjaran, kedudukan yang sangat-sangat besar dan tinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan mulia, tadi mana kita tahu dalam menjalankan usaha dakwah ini akan ada ujian, dugaan. Dan ujian dan dugaannya adalah satu, Allah datangkan keadaan-keadaan untuk uji kita. Dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena berterusan dalam usaha. Tak kira apa sahaja keadaan yang datang, apa sahaja hadap yang datang, kita kena terus maju dalam usaha ini. Dan Allah datangkan ujian untuk bina yakin kita, untuk tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tingkatkan amal kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana dia terus buat usaha dalam keadaan kesusahan, kepayahan, kadang-kadang diuji, dia terus buat usaha, dia terus buat kerja, dia akan dapat yakin pada Allah. Iman dia, Allah akan kurniakan kepada dia kemanisan iman. Allah akan kurniakan kepada dia kemanisan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bukakan pintu kejayaan pada dia. Allah akan tunjukkan kepada dia. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, Allah telah kurniakan pada umat ini kerja yang sangat besar. Kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Dan dalam kerja yang Nabi SAW telah bawa dan tunjukkan pada umat ini, dalam kerja ini tersembunyinya kejayaan dan kebahagiaan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Kejayaan umat ini sejauh mana mereka dapat bangun buat apa yang Nabi suruh mereka buat. Ikut cara Nabi, ikut buat usaha ikut Nabi SAW. Sebagaimana umat ini diperintahkan untuk salat, umat ini diperintah untuk ajak manusia kepada salat. Sebagaimana umat ini diperintah untuk beriman, diperintah untuk mengajak manusia kepada iman. Sebagaimana umat ini diperintah untuk taat, dia diperintah untuk ajak manusia kepada ketaatan, ajak manusia kepada amal-amal kebaikan. Jadi umat ini adalah dai, tuan-tuan. Umat dijanji diberikan kerja dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk mengajak manusia kepada ketaatan pada perintah Allah SWT. Sebagaimana tanggungjawab solat atas setiap individu umat ini sehingga ke hari kiamat, begitulah tanggungjawab dakwah adalah tanggungjawab atas setiap individu umat ini sehingga ke hari kiamat. Hari ini kerana kelemahan iman kita, tuan-tuan mulia, kita tinggalkan kerja dakwah.
Isteri, anak kita sendiri pun kita tak mampu nak ajak dia kepada solat, tuan-tuan. Isteri kita sendiri yang tidur sebelah kita pun kita tinggalkan dia datang solat subuh di masjid, tapi kita tak kejutkan isteri kita untuk bangun solat subuh, tuan-tuan. Jadi kerana kelemahan iman kita. Jadi untuk itu tuan-tuan berkata Allah sangat penting kita kena buat kerja dakwah. Kerja dakwah ni akan menjawab kita satu tugas amanah yang Allah Taala bagi pada kita. Dan dengan kerja bila umat ni bangun buat kerja dakwah, iman kita akan terbina, keyakinan kita akan terbina, ketaatan dalam diri kita, dan Allah akan bagi roh dalam setiap amal kita. Allah Taala bagi roh, kekuatan dalam setiap amal. Satu umat hari ni iman kita lemah, langsung kita tak dapat buat amal. Yang kedua, kadang-kadang kita buat amal, tapi amal kita hanya zahir saja, tidak ada rohnya. Seumpama jasad tanpa roh, tidak ada hakikatnya. Solat kita, tilawah kita, zikir kita, doa kita, tidak ada roh. Jadi dengan kerja dakwah ni tuan-tuan, untuk mengembalikan keyakinan anda, untuk datang, untuk bina isti'dad dalam diri kita untuk taat pada perintah Allah, untuk amal segala perintah Allah, dan untuk datangkan roh dalam amal, untuk datangkan kekuatan dan kelazatan dalam amal kita, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu sangat penting untuk kita buat kerja dakwah ini, tuan-tuan mulia. Jadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita, jadikan kerja ini sebagai kerja utama kita, dan kita kena sediakan korban apa sahaja kita ada untuk maksud ini. Apabila kita buat kerja ini, tuan-tuan mulia, dengan jadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita, jadikan kerja ini sebagai kerja utama kita, Allah akan bina iman kita, Allah akan datangkan agama sempurna dalam diri kita, dan Allah akan datangkan kekuatan roh dalam amal-amal kita, tuan-tuan mulia, dan Allah akan jadikan kita sebagai asbab hidayah untuk seluruh manusia, tuan-tuan mulia. Dan setiap mereka yang datang, majlis yang datang ke istimewa ini, tuan-tuan mulia, kita mahu duduk dalam setiap majlis dengan penuh tawajuh, dengan penuh fikir. Tidak tahu apa yang Allah akan campakkan dalam hati kita. Dan bukan hanya kita datang duduk dalam majlis dengan bayan sahaja, itu tidak cukup. Bagi kita duduk dalam setiap majlis dengan penuh tumpuan, dengan penuh tawajuh, dan ambil takazah yang dibentangkan di sini. Daripada sini kita mau bergerak ke seluruh dunia, tuan-tuan. Kita mau bentuk jemaah-jemaah daripada sini ke seluruh alam, tuan-tuan. Pergi ke seluruh pelosok dunia, pergi ke setiap negara, setiap benua, setiap kampung, setiap lorong. Jumpa setiap orang Islam yang balik buat usaha tempatan, pergi ke setiap rumah, jumpa setiap orang Islam. Sediakan setiap umat untuk kerja dakwah ni, tuan-tuan. Sedang bagi beritahu pada setiap umat bahawa dia adalah hamba Allah, dia bertanggungjawab untuk buat kerja ni, tuan. Sebagai umat Nabi SAW, tugas kita akan menjawab kita untuk menjalankan kerja dakwah, untuk amalkan agama dan ajak manusia kepada agama, untuk usaha dapat hakikat la ilaha illallah, dan sediakan seluruh manusia untuk usaha untuk dapat hakikat la ilaha illallah, untuk hidup cara Nabi, dan sediakan seluruh manusia untuk hidup cara Nabi SAW. Dengan ini tu kita semua yang datang sini, kita buat keputusan, tuan-tuan mulia, untuk jadikan maksud kerja ni sebagai maksud hidup kita, sebagai tujuan hidup dan kerja utama kita. Dan daripada sini kita mau bergerak ke seluruh alam, insya-Allah, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan mulia, kita bagi dakwah, tapi kita tak sedia untuk bersusah payah untuk dakwah. Allah SWT suka dalam setiap amal, sama ada dakwah, sama ada apa saja ibadat kita buat, sembahyang kita buat, haji kita buat, apa saja amalan kita buat, Allah sangat suka pada pengorbanan dan susah payah. Kita kena usaha bagaimana kita mau tenggelam dalam dakwah, kita kita punya keseronokan, keinginan, jazbah dakwah kita menyebabkan kita lupa segala-galanya. Hari ini kita dah diminta untuk korbankan nyawa kita sampai kepada kita kena pegang mati kita hanya diminta buat sedikit mujahadah, pengorbanan masa keluar jalan Allah Taala. Mujahadah itu akan jadi sebab hidayah, insya-Allah. Kerana untuk wujudkan mujahadah ni kita buat istimewa di medan. Untuk mujahadah ni kita diminta keluar jalan Allah, supaya Allah suka dengan pengorbanan kita. Dan bila Allah suka pada pengorbanan mujahadah kita, Allah akan bagi hidayah. Sebab itu Allah Taala fardukan pada kita 5 waktu sembahyang, bukan 1. Kalau hanya maksud nak suruh sembahyang dalam 1 waktu, boleh suruh sembahyang 20 rakaat, 1 rakaat 1 waktu saja. Bukan hanya maksud supaya kita sembahyang, bahkan supaya kita buat pengorbanan untuk sembahyang. Sebab itu difardukan 5 waktu sembahyang, waktu yang berbeza-beza, supaya umat ini belajar buat mujahadah. Kerana umat ini dari dia kita belajar buat mujahadah. Setiap waktu sembahyang tu ada pengorbanan yang dia kena buat, ada benda yang dia kena tinggalkan. Dan bila dia buat pengorbanan, tinggalkan benda tersebut untuk datang solat, baru Allah akan terima solat. Kata yang mulia, dalam usaha dakwah ni, tuan-tuan mulia, menghadapi kesusahan, mujahadah adalah sangat-sangat disukai oleh Allah SWT.
musyahadah, pengorbanan, susah payah, kepayahan yang kita hadapi, yang kita lalui dalam menjalankan usaha dakwah, dalam menyempurnakan usaha dakwah ini, tuan-tuan, adalah sangat-sangat disukai oleh Allah SWT. Oleh kerana itu, kita hendaklah bersedia, dan kita hendaklah bersedia untuk menghadapi apa saja kemungkinan dan mujahadah. Kita tidak minta, kita tak mohon kesusahan, kita tak mampu, tapi kalau ada kesusahan, kalau ada apa-apa mujahadah yang kita lalui, kita terpaksa hadapi semasa kita buat usaha dakwah, maka kita akan terima dengan penuh gembira. Kita akan terima dengan hati yang terbuka, mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia sendiri telah menghadapi bermacam-macam kesusahan, kepayahan dan mujahadah dalam menjalankan usaha dakwah. Satu ketika baginda Rasulullah SAW tidak balik ke rumah waktu tengah hari untuk makan tengah hari. Hazrat Khadijah radhiyallahu taala anha, dia nanti menunggu kepulangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk makan tengah hari. Sudah lewat, baginda tidak balik-balik. Dia risau, dia takut apa dah berlaku pada baginda. Ada orang tangkap ke, ada orang bunuh ke, ada orang buat apa-apa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang risau, menangis, gerisah tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terhantar anak perempuan dia, Zainab radhiyallahu taala anha, bagi pada dia sikit makanan, air, tepung, untuk supaya Nabi SAW dapat makan. Kamu pergi cari bapa kamu, cari baginda Rasulullah, mana saja kamu jumpa dia, bagilah makan ni pada dia, bagi dia makan. Maka Hazrat Zainab radhiyallahu anha keluar daripada rumah cari ayahnya, cari baginda Rasulullah SAW. Pergi ke sana, pergi sini, tanya waktu, tanya wani, kamu tahu tak ayah saya kat mana? Dan akan menangis, dia akan risau, dia akan sedih, berlari-lari ke sana sini, tak jumpa Nabi di mana. Pergi ke Masjid Haram tak ada, pergi ke sini tak ada, sana tak ada. Lama selepas itu, setelah dia mencari-cari, dia ternampak Nabi SAW balik ke Mekah daripada arah Mina, di berhampiran Jabal Ma'la. Nabi SAW balik menuju ke Mekah, balik ke Mekah. Daripada jauh dia nampak baginda Rasulullah, terus dia berlari pada baginda Rasulullah SAW. Dan bila dia lihat keadaan Nabi SAW, yang mana tak ada siapa pun yang lihat, Nabi pasti akan menangis. Kerana Nabi begitu teruk sekali dengan pakaian yang koyak, dengan keadaan badan yang berdebu, dengan keadaan badan yang luka, tumit baginda luka, wajah baginda berdebu, dan baginda telah ada kesan ludahan, awak telah ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi, dan dilontar dengan batu, ditampuk pasir di atas kepala. Jadi segala kesan-kesan itu ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keadaan yang sangat menyedihkan, dengan keadaan yang sangat dahsyat, yang sangat teruk baginda sallallahu alaihi wasallam balik dalam menjalankan kerja dakwah. Hazrat Zainab radhiyallahu taala yang masih kecil masa itu lihat keadaan Nabi, dia menangis teresa-esa, sedih tengok keadaan ayahnya ni. Dan dia bila baginda sallallahu alaihi wasallam lihat keadaan Zainab menangis, melihat keadaannya, baginda yang tenangkan anaknya. Kata, wahai Zainab, wahai anakku, jangan kamu risau, jangan kamu sedih, jangan kamu bersedih. Hari ini dengan asbab pengorbanan yang aku lalui hari ini, mujahadah yang aku lalui hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan bahawa agama yang bapa kamu bawa ini akan masuk di setiap rumah di seluruh dunia. Tidak ada satu rumah pun di seluruh dunia melainkan agama yang akan masuk. Allah telah buat keputusan dengan mujahadah dan pengorbanan yang kita lalui hari ini. Jadi tuan-tuan bukan Allah SWT, mujahadah dan pengorbanan dalam menjalankan usaha dakwah satu benda yang lazim. So, kita tak boleh lari daripada, kita tak minta, tapi kita kena bersedia untuk menghadapi. Macam kita datang ke sini, hari ini kita tak diminta untuk buat pengorbanan, potong tangan, potong kaki, potong leher, tuan-tuan. Cuma semasa kita berada di jalan Allah, kita apa saja mujahadah, kesusahan, kita hadapi dengan sabar. Kita datang sini daripada jauh, dari tempat yang berbeza-beza, datang duduk sini tengah hari, ada mujahadah dia, ada susah payah dia, makan, minum, rehat kita. Jadi, dan mujahadah untuk duduk dalam aman, untuk duduk dalam aman yang sempurna. Ada orang datang sini tapi tak duduk dalam masjid, habiskan masa di luar sana, di pasar, di kedai, pergi sana sini, habiskan masa di rehat. Maka mereka datang tapi tak dapat faedah daripada kedatangan, tak dapat ganjaran dan pahala daripada kedatangan mereka. Dan mujahadah ni lah, bila kita datang sini, kita duduk dan semua amal dengan sempurna. Mujahadah makan, minum kita, rehat kita, dan duduk dengan tawaduk dan setiap amal. Dan apa saja nazar yang ada di sini, kita sambut
Dan kita sedia untuk pergi ke seluruh dunia. Tak kira belanja mana-mana, dengan siapa sahaja, ke mana sahaja kita dihantar, kita sedia untuk bergerak ke seluruh alam, untuk buat kerja dakwah, untuk sediakan umat, untuk tinggikan kalimah Allah, untuk hidupkan agama Allah, untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedia untuk bergerak ke seluruh dunia dan untuk menghadapi apa saja mujahadah, apa saja susah payah, pengorbanan yang kita buat dalam menjalankan usaha dakwah. Sebenarnya contoh dalam mujahadah tersebut, Allah akan bagi nikmat, Allah akan bagi kemanisan iman kepada kita, Allah akan bagi kelazatan dalam amal kepada kita, Allah akan bagi kemanisan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dengan doa yang mustajab dalam mujahadah yang kita lalui tadi, tuan-tuan. Hazrat Bilal radhiyallahu taala anhu, dia beritahu kelazatan, kemanisan yang aku rasa semasa sebut nama Allah, ketika aku didera, ketika aku disiksa, ketika aku diazab di Mekah, kelazatan tersebut sebut nama Allah pada ketika itu aku tak nampak lagi di Madinah, dalam mana-mana amal yang lain. Dalam solat pun aku tak nampak, dalam amal-amal lain aku tak dapat kelazatan, kemanisan sebut nama Allah ketika dalam kesusahan. Jadi dalam kesusahan, dalam mujahadah, dalam pengorbanan di jalan Allah SWT, Allah akan letakkan kenikmatan di situ, tuan-tuan. Allah akan letakkan kemanisan iman, Allah akan letakkan kita akan dapat kemanisan hubungan kita dengan Allah SWT. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Allah akan letakkan kelazatan dan amal ibadat kita dalam mujahadah, dalam pengorbanan yang kita buat di jalan Allah SWT. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan kita gerun, jangan kita gentar, jangan kita takut dengan mujahadah. Kita tidak minta mujahadah, tapi kita bersedia untuk menghadapi apa saja mujahadah, apa saja pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah tadi, tuan-tuan, kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mujahadah dengan susah payah untuk menyampaikan agama Allah. Tapi atas mujahadah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala dah buat urusan hidayah. Begitu juga bila kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan usaha dakwah, dalam menyempurnakan amal dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melaksanakan usaha dakwah ini, segala kesusahan, segala kepayahan, segala mujahadah yang kita hadapi, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan asbab hidayah, tuan-tuan mulia. Itu menjadikan asbab untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jadikan asbab untuk tersebarnya hak di seluruh dunia, ketegarnya kebenaran di seluruh dunia, hapusnya kebatilan di seluruh dunia, tuan-tuan mulia. Allah akan jadikan asbab untuk diri kita dan keluarga kita dan seluruh umat, tuan-tuan mulia. Untuk masuk itu kita nak bersedia untuk pergi ke seluruh dunia untuk buat pengorbanan, insya-Allah, tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan, permintaan daripada saya kepada untuk tuan-tuan semua, tuan-tuan gunalah masa tuan-tuan jangan istimewa ni dengan sebaik mungkin, dengan cara yang sepatutnya. Apabila kita buat pengorbanan dan keinginan kita, keperluan kita, dan kita ambil bahagian dan setiap amal isnai daripada awal sampai akhir dengan penuh tumpuan dan tawajuh, Allah akan penuhkan dada-dada kita dengan cahaya hidayahnya. Bukan maksud kita tinggalkan langsung keperluan kita. Kita sempurnakan keperluan kita dengan seringkas yang mungkin. Kita buat banyak mana dapat kita buat dengan seringkas yang mungkin, dan kita buat demikian dengan pengorbanan, kita ambil keputusan hidayah kepada Allah. Allah Ta'ala sangat suka pada pengorbanan dan mujahadah seorang da'i. Jadi oleh kerana Allah nak bagaimana orang Islam, orang beriman dapat sempurnakan setiap amalnya dengan mujahadah dan pengorbanan. Apabila kita buat amal yang penuh mujahadah dan pengorbanan, Allah SWT akan terima pengorbanan dan mujahadah kita, dan Allah akan jadikan buat keputusan hidayah untuk diri kita dan seluruh umat. Sepanjang hari akan ada bayar, insyaAllah, muzakarah. Besok istimanya akan habis. Bagaimana kita di sini, kita hendaklah ambil bahagian dari setiap amal istimai. Istimai amal yang kita buat di sini bukan hanya untuk kita, bahkan untuk keputusan hidayah seluruh alam. Bukan hanya kita yang sedang mendengar, Allah juga sedang mendengar. Bila Allah suka dengan kita, pendengaran yang kita buat ini, Allah akan buat keputusan hidayah untuk seluruh alam. Tuan-tuan, kita semua niat semoga Allah terima pengorbanan kita yang sedikit ini. Kita tak mampu buat pengorbanan macam sahabat, kita tak mampu buat pengorbanan macam Nabi-Nabi, kita tak mampu buat pengorbanan macam wali-wali. Pengorbanan kita ialah hari ini pada abad ke-15 ni, orang semua sibuk kerja-kerja untuk dapatkan dunia. Kita korbankan dunia kita keluar jalan Allah, korbankan masa kita di jalan Allah Ta'ala. Inilah pengorbanan yang kita boleh buat. Allah akan suka dengan pengorbanan ini. Dan apabila di akhirat nanti kita lihat dan mulia syurga yang Allah SWT akan bagi kepada kita,
Bila kita dapat masuk syurga dan bawa orang-orang kita telah buat usaha atasnya masuk syurga bersama-sama dengan kita, tuan-tuan mulia, maka kita pada ketika itu akan bercita-cita alangkah baiknya kalau di dunia dahulu seluruh kehidupan aku setiap hari di dunia dulu aku habiskan untuk usaha dakwah ni. Umat ini masuk syurga satu seorang-seorang dan satu pembinaan bagi umat ini. Kemuliaan bagi umat ini dah dia bawa ratusan ribu manusia bersama-sama dengan dia ke dalam syurga. Apabila dia nak masuk syurga nanti, tuan-tuan mulia, umat ini akan bawa ramai di belakang mereka. Maka ada orang bertanya, ni Nabi mana ni? Maaf, kita ramai ikut di belakang mereka. Maka malaikat akan kata mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka adalah umat akhir zaman yang telah buat kerja Nabi, dengan sebab mereka ratusan ribu manusia dapat masuk syurga. Tuan-tuan pun nak bawa ribu-ribu manusia masuk syurga tak, tuan-tuan mulia? Betul. Hanya cakap insya-Allah sahaja ke atau nak buat lebih lagi? Lebih lagi betul. Ada orang cakap insya-Allah dah tua dah. So, apa tak cakap dekat hati? Ya, kalau satu orang betul-betul dengan ikhlas, dia ucap insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantarkan hidayah membelah tujuh tanah langit dan bumi ini masuk dalam hati. Majmua ni majmua orang lama-lama. Majmua yang tak keluar 4 bulan je nama. Dia tak nak bagi nama untuk tasyiah besar-besar. InsyaAllah. Semoga Allah terima majlis tuan-tuan. Semoga Allah terima kedatangan tuan-tuan. Kita mau tunjukkan kepada semua orang bahawa kita adalah milik Allah. Kita nak jadi diri milik Allah, untuk Allah. Nak tak tuan-tuan mulia? Bahawa kita adalah milik Allah. Dan kehidupan sahabat inilah keinginan mereka. Setiap orang sahabat ada jazbah berkorban untuk bagi nyawa untuk Allah. Setiap Nabi jadikan maksud hidup mereka untuk korbankan diri mereka untuk Allah. Dan ini kita adalah umat Rasulullah SAW. Umat yang sangat disayangi, umat yang dikasihi, umat yang sangat berharga. Sehingga Nabi-Nabi terdahulu berdoa kepada Allah SWT, alangkah baiknya kalau aku tak dilantik sebagai Nabi, bahkan dijadikan sebagai umat Nabi. Tuan-tuan akan menghargai tak kedudukan tuan-tuan sebagai umat ini? Seorang sedikit dia kata, tuan-tuan semua akan menghargai tak nikmat Allah bagi sebagai umat ni, tuan-tuan mulia? Sekarang tuan-tuan orang yang kata dalam majmua ni, seluruh majmua ini, mereka-mereka yang pernah keluar 4 bulan ke IPB, ke India, Pakistan dan Bangladesh, mereka semua ni diminta untuk bersedia untuk keluar ke luar negara, sedia untuk dihantar ke mana sahaja, ke negara-negara Eropah, negara-negara di Amerika, negara-negara di Afrika, negara-negara di Arab, negara-negara Arab dan seluruh dunia. Di mana sahaja dihantar, mereka sedia untuk dihantar untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pernah keluar 4 bulan IPB, minta semua bangun insya-Allah untuk negara jauh insya-Allah. Untuk keluar negara jauh. Masya-Allah, masya-Allah. Bangun insya-Allah tuan-tuan.